Ya, sudah tentu kita nak memperincikan berkenaan dengan isu ini ataupun nak memahami dengan lebih lanjut, kita nak bersama dengan Dr. Wan Munira Wan Jaafar yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awani. Pertama sekali melihat kepada isu ini, situasi risiko kemelesetan ekonomi, banyak juga perkara-perkara yang memberi impak kepada kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan laporan kebahagiaan MHI, kebahagiaan rakyat Malaysia ni, kita nampak skornya 6.48 dan bagaimana kita nak meneliti ataupun memahami berkenaan dengan perkara ini, kerana kita tahu 2021 cukup mencabar, pandemik COVID-19, kita meneliti juga melihat kepada isu ekonomi dan sebagainya. Pandangan doktor? Okey, baik. Terima kasih Haris dan Astro Awani serta Nabila dan Nina di Konti ya. Okey, kerana menjemput. Okey. Baik, berkenaan dengan soalan Haris yang pertama tadi ya. Hari ini kita bercakap berkenaan dengan indeks happiness lah. Indeks kebahagiaan kita pun happy-happy lah bercakap kan. Okey, sebenarnya kita kena fahami dulu makna indeks itu. Okey, indeks adalah pengukuran yang banyak dan digabungkan untuk menghasilkan satu skor atau satu nombor. Okay? Jadi kalau kita nak kaitkan dengan ekonomi saja tidak adil, kerana as Nina present tadi ya, ada berapa ya, ada 13 domain ataupun komponen utama dengan 73 indikator. Tak tahulah berapa item dalam survey itu kan, mesti beratus-ratus item survey yang rakyat Malaysia kena tanda daripada skala 1 hingga 10 semasa survey itu dijalankan. Okay? Jadi kalau kita teliti domain-domain itu, domain yang berkaitan dengan ekonomi hanyalah satu saja, itu pendapatan. Tetapi yang lain-lain itu lebih kepada social, lebih kepada self-content, okay? Lebih ke persekitaran, komunikasi, community dan sebagainya kan. Kalau kita tengok tadi kan, kebudayaan, pengalaman emosi dan sebagainya. Dan jangan lupa ya, survey ni dilaksanakan pada sekitar September 2021, di mana pada tempoh ini kita masih lagi dalam PKP ya, kita bebas April kan 2022, tetapi the bright side ataupun the best thing about September 2021 ini ialah terdapat ura-ura, kabar angin dan juga contoh-contoh terutamanya di UK ya, di negara-negara barat dan maju yang lain, yang mana mereka sudah seperti positif untuk keluar daripada era pandemik ya. Jadi ini memberi semangat baru kepada rakyat Malaysia untuk look forward dan lupakan seketika pengalaman deri dan kesusahan masa pandemik, ekonomi, tekanan dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang saya nak tekan dekat sini okey, walaupun pandemik itu memberi kesan yang tidak baik okey, secara keseluruhannya, especially on the domain ekonomi ataupun elemen ekonomi, tetapi sebenarnya ada banyak bright side lain yang dibawa oleh PKP ya. That's why kalau kita tengok dalam perincian ataupun domain utama yang menyumbang kepada indeks bahagia 6 point berapa tadi ya yang kita dapat tu 6.4 tu adalah 3 kan, iaitu keluarga, spiritual dan juga kesihatan kan. Okey, kalau kita talikan dengan indeks kesejahteraan keluarga IKK 2021 yang dikeluarkan oleh LPPKN ya, satu agensi di bawah KPWKM, juga tally ya, di mana indeks keluarga indeks kesejahteraan keluarga Malaysia pada tahun 2021 juga adalah tinggi. Jadi kalau kita tengok dekat situ ya, sebenarnya indeks pada tahun MHI 2021 ini banyak dipengaruhi oleh psikologi dan emosi keluarga melangkaui ekonomi. Melangkaui ekonomi. Jadi doktor, apakah langkah-langkah yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan atau badan organisasi lain untuk kekalkan tahap kebahagiaan rakyat Malaysia yang optimal seperti skor sekarang ini, ataupun langkah-langkah yang boleh digunakan untuk tingkatkan lagi skor indeks bahagia ini ke tahap paling bahagia? Baik, kita faham bahawa indeks yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan ini bukan saja-saja ya, even indeks-indeks lain juga yang berkaitan, bukan saja-saja kita nak keluarkan ya. Okey, jadi
kita kena manfaatkan indeks ini. Okay? Kita kena teliti domain-domain yang signifikan, yang mana menunjukkan feedback yang tinggi daripada masyarakat. Okay? Kalau keluarga, spiritual dan kesihatan. Sebenarnya apa elemen baik yang cuba disampaikan oleh masyarakat sebenarnya. Okay, kalau kita lihat, kita boleh relate dengan COVID-19. Mereka rasa mungkin the positive side of COVID-19 ialah mereka dapat masa bersama keluarga. Okey, contohnya seperti wanita bekerja boleh bekerja di rumah. Okey, ini adalah satu elemen kesaksamaan yang kita cuba terapkan selama ini ataupun cuba dapatkan selama ini. Jadi wanita ataupun ibu bekerja dia happy dapat bekerja di rumah dan dalam masa yang sama dapat menjaga anak dia. Okey, jadi benda-benda ini yang kita kena teliti dan juga penjagaan kesihatan awam contohnya kena kekalkan. Okey, jadi ini sebenarnya yang message yang rakyat Malaysia cuba sampaikan sebenarnya. Jadi kita teliti domain ini dalam MHI dan kita kena ada kerjasama dengan agensi-agensi tertentu supaya domain-domain ini ditambah baik ataupun dikekalkan. Cuma saya juga bukan pelik lah, tapi kita tahu keterujaan agensi juga kan bila peralihan fasa endemik semuanya disuruh bekerja di office, okey. Sedangkan kita tahu ada elemen baik untuk wanita contohnya bekerja di rumah. Apa salahnya elemen itu dikekalkan? Kerana wanita mungkin gembira, sesetengah wanita gembira. Jadi flexibility itu perlu dikekalkan. Tanyalah wanita semula kan contohnya. Dan apalagi perkara-perkara yang yang boleh ditambah baik dari segi berkaitan dengan agensi-agensi tertentu. Kita berbaki 2 minit. Dan boleh juga diambil. Kita hanya berbaki 2 minit sekarang. Kita mungkin soalan selanjutnya lah. Plan Malaysia ada sasarkan 125 bandar mencapai skor melebihi 80% untuk dikategorikan sebagai bandar bahagia. Jadi mungkin doktor boleh kongsikanlah selain daripada kerjasama kerajaan negeri untuk realisasikannya, apakah aspek penting yang perlu diberi perhatian atau penambahbaikan dalam mengecapi sasaran ini? Okey, berkaitan dengan bandar bahagia ni sebenarnya Plan Malaysia ni dia goal dia adalah towards sustainable city and community. Jadi kita tahu setakat ini Taiping dengan Kuala Terengganu mencatat skor yang paling tinggi. Jadi dua model bandar ini boleh dijadikan model yang baiklah untuk bandar-bandar yang lain. Jadi kita kena perhalusi, Plan Malaysia dan juga agensi kerajaan kena perhalusi apakah karakteristik bandar mampan, bandar mampan seperti yang dihasratkan dalam Local Agenda 21. Antaranya seperti inklusiviti, bandar yang selamat, kita rasa selesa, tidak ada kadar jenayah yang rendah, dan juga penyertaan daripada masyarakat. Itu antara key features bandar selamat lah. Jadi kita kena ada checklist, daripada PBT misalnya, City Council kena pergiatkan lagi usaha untuk meningkatkan ciri-ciri bandar selamat ini. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia tadi reaksi ataupun respon daripada Dr. Wan Munirah Wan Jaafar yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia UPM.